Assalamualaikum, apa khabar semua? Korang sihat ke tak? Aku rasa dah lama kita buat video vlog santai ni. Jadi aku ingat aku nak buat video vlog santai lah. Sebab aku dah lama tak cover tentang segmen ni lah. So, yang mana tak tahu tentang format video vlog santai ni, okay? Vlog santai ni sebenarnya adalah cara aku buat video untuk aku sampaikan pandangan aku dalam bentuk santai lah terhadap satu-satu isu lah. Okay. Tapi aku tak sentuh tentang isu semasa, politik apa semua, tak lah. Hanya berkisar mengenai perfilman, tentang filem-filem ke, hal-hal yang macam perbincangan pasal filem juga. Okey, dan juga sedikit tentang update aku mengenai channel ZTV ni ya. Itu sajalah. Okey, lately ni kalau kau perasan aku semakin lama semakin kurang video aku post kan. Ada jarak lah, macam ada video aku post satu video, lepas tu ada gap sikit 3 hari, lepas tu ada gap kadang 4 hari. So kenapa boleh jadi macam ni? Sebenarnya bukan apa. Aku nak share lah tentang satu perkara lah. Yang pertama, isteri aku sekarang ni dia mengandung Okay, dah mengandung dalam fasa yang kata apa, fasa third trimester lah. Iaitu sekarang usia kandungan dia lebih kurang dalam 8 bulan. 8 bulan lebih. Maksudnya sekarang dia berada dalam keadaan sangat-sangat sarat dah. So dia punya pergerakan dia pun semakin terbatas. Okay, dia tak boleh buat aktiviti macam-macam lah. So which mean aku kena galas lah kebanyakan tanggungjawab kerja-kerja kat rumah dia. Contohnya macam kemas rumah. Okay, aku tak pandai masak, tapi aku kena bantu isteri aku masak. Apatah lagi beli barang, basuh baju, semua lah. Okay, so mana yang tak familiar pasal alam perkahwinan, ini adalah satu benda yang korang kena tempuh lah. So dalam masa sama korang kerja apa semua, so kena buat juga benda-benda macam ni. So nanti korang ada wife, wife kau rasa nak mengandung, kau tak boleh buat lifestyle kau macam kau bujang, kau nak buat ni semua tak, kau tak boleh buat itu. Kau kena tolong wife kau. So benda ni lah yang aku buat lah sekarang. Okay, so dalam masa yang sama, aku kena spend banyak masa kat dia lah. Sebab dia, biasalah orang dia nak beranak, perempuan dia nak beranak ni, dia mempertaruhkan nyawa dia tau. So isteri aku share dengan aku sejak berapa minggu ni, dia sebenarnya risau tau dia nak beranak kan. Sebab yelah, last kali dia beranak 6 tahun lepas kot. So dia kadang-kadang dia dah lupa lah dengan situasi macam mana lah. So that's why aku sekarang ni aku ambil banyak masa lepak dengan dia, banyak masa tengok TV, layan cerita-cerita dia. Okay, kadang layan borak-borak dia apa semua lah. So that's why kurang nak buat video kat ZTV ni lah. Dalam masa sama aku nak share, aku tak banyak filem baru aku tengok walaupun Disney Plus ni dah keluar. Kita je retribusi dengan filem Nomadland. Nomadland ni insyaAllah aku akan review tak lama nanti. Aku rasa tu je kot. Adalah beberapa filem lagi lah aku join lepak dengan anak aku, layan cerita princess dia. Kadang bini aku tengok cerita siri yang dia suka tengok kat Astro, aku lepak dengan dia. Macam tu je lah. Walaupun aku tak tengok sangat sampai aku main phone, tapi tujuan dia aku just nak spend masa aku dengan diorang lah. Okay, so sudah dalam video sebelum ni aku dah share dengan korang. Okay, kebanyakannya video-video ulasan filem aku buat masa waktu tengah malam memang betul. Sebab bukan apa sebab masa siang aku banyak habiskan masa dengan keluarga, kadang kerja, betul dengan keluarga apa semua. So masa yang paling best untuk aku buat video tak ada orang kacau adalah pada waktu malam. Kecuali video ulasan untuk filem-filem baru lah. Contohnya macam filem J Retribusi itu hari. Okay, filem tu aku dah tengok, aku terus buat video, aku terus post. Itu lain. Macam filem wayang ke, kalau filem wayang baru keluar, aku akan keluarkan secepat mungkin. Ataupun filem-filem Astro First. Filem-filem baru-baru, kalau boleh kita akan keluarkan awal yang mungkin lah. Tapi kalau filem-filem yang macam aku sentuh je, filem siri, filem yang agak lama sikit, selalunya aku akan ambil masa untuk buat. Itu sebenarnya waktu malam lah. So termasuk juga dengan aku tengok waktu tontonan aku waktu aku tonton movie. Sebab untuk pengetahuan korang, aku ni jenis suka tengok movie seorang-seorang. Aku daripada dulu memang kalau aku nak tengok satu movie tu, kalau kat wayang pun aku sanggup layan seorang. Sebab aku tak suka aku punya konsentrasi tu kena kacau lah. Sebab bagi aku bila aku tengok movie, aku akan letak aku dalam dunia movie tu.
So sebab aku tengok, aku letak expectation, aku letak mindset dan aku letak mood aku untuk filem tu. Kan apa, kalau misalnya aku layan satu movie tu, okey, aku tak letak expectation yang betul. Lepas tu aku tak letak aku punya mood aku. Aku takut aku off dengan filem tu. Aku takut aku misjudge dengan filem tu. Sebab kau pernah dengar tak? Contohnya macam satu filem kan. Kau tengok satu filem tu, for the first kau tengok, kau rasa macam apa filem ni biasa-biasa je. Orang lain semua duk puji filem tu, tapi kau rasa kau seorang kurang. Kan? Tapi bila 2 bulan ataupun 3 bulan kemudian kau rewatch balik, okay, kau rasa macam filem tu best pula filem ni kan. Pernah tak macam tu? Kenapa boleh jadi macam tu? Okay, first kali, masa first kau tengok, expectation kau lain. Sebab kau dengar orang hype macam ni kan. Tiba-tiba masa kau tengok yang kedua, apa tu, kau punya mood lain. Semuanya lain lah. So bila kau tengok, that's why kau rasa off. Tapi bila kau tengok second watch, kau punya expectation dah tak tinggi dah. Kau just aku tengok je lah balik semula kan. Lepas tu yang kedua, kau punya mood lu kali ni, kau betul-betul fokus dengan filem tu. Dan kebetulan lah masa hari tu apa-apalah terjadi sekeliling kau ke, okey, kebetulan kena dengan filem tu, nak sampaikan tema filem tu, tiba-tiba kau boleh layan filem tu betul-betul kan. Sebab dia kena dengan apa yang kau alami tu kan. Lepas tu dandan dia kau boleh cakap, best pula filem ni kan. Itu aku nak bagi tahu korang. Benda ni dia nasib sebenarnya, dia nasib. That's why kalau aku nak tonton movie tu, aku akan cari mood yang betul. Terutamanya pada filem-filem yang bertemakan berat lah. Macam filem Nomadland dulu tu. Macam cerita yang memerlukan kau betul-betul fokus lah. Itu memang aku akan cari mood yang betul. Baru aku akan tonton filem tu. Aku takkan just aku just tak ada nak just lepak layan macam tu, aku tak boleh. Ada setengah orang boleh, tapi bagi aku tak boleh buat macam tu. Dan aku nak bagi tahu kau, kemungkinan isteri aku akan lahirkan anak kita orang yang kedua, InsyaAllah dalam masa tak silap aku pada hujung bulan ni ataupun pada awal bulan 7 nanti. Itu waktu dia akan bersalin lah. So nanti masa dia bersalin nanti, mungkin aku punya kekerapan keluarkan video tu akan lebih rendah lah daripada apa yang aku buat sekarang ni lah. Sebab masa tu kau pun tahulah, baby dah ada, dah ada baby lagi. Lepas tu bini kau pun dah 8 tahun. Lepas tu dalam keadaan PKP macam ni kan, kau boleh keluar-keluar sangat pun kan, kau boleh panggil orang datang ke siapa jaga kan, boleh. Nak rentan negeri, rentan daerah pun susah, betul tak kan. Lagi-lagi kes dalam sekarang ni pun paling-paling still dalam 7,000, 8,000, 5,000, still tinggi lagi lah. Jadi aku tak rasa government akan orang kata apa, PKP ni aku tak rasa dia akan ditamatkan lah. Mungkin dia akan disambung lah. Firasat aku kata macam tu lah. Aku just nak bagi tahu korang, nanti mungkin aku akan kurang hasilkan video lah. Sampai nanti pada satu masa semuanya dah stabil, baru akan kembali macam biasa lah. So ni just nak inform korang lah. Aku tak nak nanti korang tertanya, mana Abang Z ni kan, mana Abang Z TV ni, lama tak keluarkan video ke apa. So aku bagi tahu korang kenapa boleh jadi macam tu. So at least korang nanti tak ada tanya kan, betul tak? Ada beberapa topik lain lagi aku nak sentuh lah. Okay, tentang apa yang aku nampak dalam tempoh seminggu ni kan. Okay, baru-baru ni filem Roh ditayangkan dekat Netflix, yang mana filem Roh ni berjaya mendapat tempat yang pertama lah untuk filem yang trending dekat Netflix lah. Okay, just untuk info kau, filem Roh ni bukan saja ditayangkan Netflix, tetapi kat Disney Plus pun kau boleh tengok lah. Sebab Disney Plus pun dia tayang cerita Roh ni lah. Pendapat aku secara ikhlas kalau kau ada dua-dua, Netflix dengan Disney Plus, better kau tengok kat Netflix. Yang pertama sebab Netflix dia punya subtitle dia memang terbaik lah. Lepas tu yang kedua, kualiti gambar dia aku rasa lebih better daripada apa yang ada kat Disney Plus. Sebab bagi aku Disney Plus ni still baru, kualiti gambar dia tak berapa smooth lagi lah compare dengan Netflix lah. Tak silap aku the best way lah untuk kau tengok konten-konten Disney Plus ni ni aku punya personal opinion lah dekat PC kot. Kau tengok secara stream kat PC melalui dia punya browser, Chrome ke, Microsoft ke apa ke.
Aku rasa gambar kat situ lebih cantik lah daripada kau tengok macam kat handphone ke, tengok dekat Android Box. Android Box is the worst lah. Gambar dia macam gambar level BCD kot rasa. Pecah-pecah gambar dia kan. So kau tengok filem tu dekat apa ni, dekat Netflix much better. Bila filem Raw ni dah mula tayangkan dekat Netflix, so kalau kepada korang yang dah biasa join grup-grup filem macam movie addict, movie addict ni kan ada dua. Satu movie addict old, satu lagi movie addict yang Malaysia tu, betul tak? Okay, lepas tu dunia wayang, rata-rata bagi pendapat yang bercampur bau. So ada yang suka dan ada yang tak suka. So boleh dikatakan dalam 3-4 hari ni isu ni diorang macam bergaduh. Mana yang sokong filem Raw ni kata filem Raw ni memang bagus. Ada yang kata filem Raw ni, alah aku tengok filem ni biasa-biasa je. Tak best mana pun, aku pelik lah kenapa orang putih boleh suka kat filem ni kan. So macam mana dengan pandangan aku tentang isu ni Okey, untuk pengetahuan korang, filem Raw ni adalah filem yang pertama aku tengok dan aku buat review untuk channel ZTV ni Dan aku bagi tahu korang aku still stand lagi dengan pendapat aku dan rating aku pada filem tu tak silap aku bagi A-. Okey, dan bila aku dah tengok kali kedua baru-baru ni dengan isteri aku, okey, dekat Netflix, sebab bini aku cakap, bini aku jom tengok filem ni. Bagi aku filem Raw ni adalah satu filem yang unik. Kalau korang dah biasa tonton dengan ulasan filem aku mengenai filem-filem hantu, aku ni adalah orang yang anti dengan jump scare tau. Bukannya aku tak suka jump scare, tetapi aku tak suka dengan cheap jump scare. Jump scare murahan. Yelah, betul lah ada orang cakap filem hantu ni wajib ada jump scare. Ada orang kata filem hantu ni kalau betul jump scare tu nak bagi, biar jump scare tu betul-betul bermakna lah. Ada build up apa semua. And then jump scare tu memang betul-betul worth it lah. Ada orang kata biarlah filem hantu ni kena jump scare lah, biar terperanjat barulah filem hantu kan. Bagi aku benda ni subjektif. Aku tak kata korang salah dan aku tak kata aku betul. Ini adalah pendapat tentang filem. Tak ada siapa yang salah. Ini bergantung pada cita rasa masing-masing. Ada orang pertikaikan mengenai ending filem Raw ni Kata filem Raw ni dia punya ending dia memang betul-betul lame betul-betul buat orang tak faham tentang filem tu. Okay, so ada yang kata dekat filem Raw ni dia punya ending dia, kau boleh check dekat Zaf, dia pernah buat explanation tentang ending filem tu. So kau boleh refer kat sana. Kenapa filem Raw dia bagi aku berjaya Sebab kau kena faham satu benda. First kali, kos filem tu. Filem Raw ni dihasilkan dengan bajet kurang daripada RM400,000 tau. Dalam sekitar macam tu RM400,000 ke RM450,000 ke, ataupun lebih kurang harga dia macam tu. Untuk sesebuah motion pictures, bagi aku dia berjaya. And then filem ni berjaya menarik perhatian orang-orang luar negara, pengkritik filem luar negara dan pengkarya filem hantu kat luar negara tu untuk suka filem ni. Kenapa aku cakap dia berjaya? First kali, kalau korang dah biasa dengan cara gaya hidup orang yang duduk kat hutan, pantang larang, bagi aku filem ni dia berjaya terangkan benda tu dengan sangat unik, dengan sangat baik lah. Macam aku duduk cakap tentang kostum dia, aku puji dengan lakonan dia orang semua tip-top. Okey, dan satu lagi aku suka dengan filem ni, dia tak banyak mainkan jump scare. Dia ada jump scare. Tak silap aku ada 2 jump scare macam tu. Tetapi jump scare dia bukan jump scare murahan. Dan jump scare dia jump scare build up dan orang kata satu jump scare yang smart lah. Itu membuatkan filem tu berjaya. And then filem hantu dia tak perlukan jump scare, tetapi dalam masa sama dia berjaya create mood yang kau rasa seram, kau rasa gritty. Filem tu berjaya bagi aku. Dia tak perlu jump scare. Tetapi mood, kau tengok mood dia punya feel dia, kau rasa seram, bagi aku terbaik. So ending filem ni diletak dalam keadaan kita berteka-teki. Memang banyak filem luar negara suka buat macam tu. Dia letak kita berteka-teki sendiri. Kau buat decision atas fan atas audience Kau punya interpretasi kau punya penilaian kau punya taksiran kau, ending dia tu macam mana atas kau ada yang kata dia kena jadi macam tu, dia jadi macam ni. So bagi aku dia dah cukup berjaya. Sebab dia punya garapan dia daripada mula sampai habis bagi aku dah cukup strong Aku punya plot twist tu aku faham. Okey, aku faham plot twist tu. Okey. Aku tak nak share lah sebab dia plot twist ni kan dia spoiler kan. So kau kena tengok sendiri lah.
Plot twist ni, kenapa orang buat plot twist? Plot twist ni tujuan dia adalah untuk bagi kita twist yang kita rasa macam mind blown. Nombor dua, plot twist ni dibuat adalah untuk invite kita untuk tengok kali pertama, kali kedua. Sebab plot twist yang berjaya adalah plot twist yang bila kita tengok kali kedua, dia akan enrichkan lagi. Oh, patutlah dia macam tu, patutlah dia macam ni, patutlah dia macam. Itu adalah satu plot twist yang berjaya. Okay. Ingat kan cerita The Sixth Sense, Bruce Willis. Ending dia dah mati kan. Bagi aku tu ending yang betul-betul mind blown lah. Tak sangka ending macam tu lah. Bila aku tengok kali kedua, memang logik lah kenapa dia punya ending macam tu lah. Kan? Memang hebat lah. Bagi aku filem Raw plot twist dia biasa-biasa je. Aku tahu plot twist dia, tapi bagi aku plot twist dia macam ni rupanya. Dan aku tengok kali kedua, dia punya apa ni, dia punya hint-hint pada awal tu dia dah letak pada awal-awal tu. Ayat Al-Quran tu dia dah letak awal-awal lah. Cuba kau nak tahu siapa dan siapa je. Dan banyak lagi lah orang duk cerita lah tentang hal ni lah. And ada yang duk kata, oh kalau misalnya ni minor spoiler So maksudnya syaitan ni dia akan berdakwah pada kita lah kan. Sebenarnya kau kena faham satu benda filem ni. Bagi aku penulis dia faham tentang Islam tau. Tentang apa yang macam mana cara iblis dan syaitan ni dia punya fungsi tu sesatkan manusia. Just bear in mind, Azazel ni, iblis, nama iblis sebelum dia jadi iblis ni nama dia Azazel Okey, dia ni jin. Azazel ni dia adalah makhluk bangsa jin yang paling alim kau tahu, yang Allah angkat dia dan letakkan dia kat syurga sebaris dengan para malaikat tau. Dia punya alim dia lagi alim daripada manusia, kau tahu tak? Daripada kita semua, kau tahu. Jadi kau bayangkan lah, dia tahu bila dia dah korup kan, dia dah jadi iblis, dia tahu kau tahu macam nak twist kita. Dia takkan twist kau kan, tukang kau, hasut kau jadi jahat cara terang-terang, betul tak? Dia akan guna cara halus. Dan cara halus dia adalah cara halus yang kau tak sengaja. Sama je filem ni. Sama macam watak dia naik kebayan tu, watak atuk tu. Ni minor plot twist lah. Kau rasa mana yang dah tahu tu tahulah kan. Dia takkan bagi kau tahu direct. Jin, syaitan dia takkan cerita aku akan hasut kau. Dia takkan bagi tahu direct. Kalau dia bagi tahu kau secara direct, aku rasa ramai orang alim dekat ramai manusia ni dia jadi alim kan. Jadi apa yang dia buat adalah dia nampakkan yang dia ni suci, nampakkan dia benda macam ni, tapi last lah dia akan buat macam tu. Sama juga macam teknik geng-geng jahat ni Okey, macam mana diorang ubah pendapat kita tentang banyak perkara lah. Sebab kita kena ingat, hidup ni semua iman. Iman ni maksudnya kita taat pada Allah, kita percaya semuanya datang pada dia. Itu iman lah nama dia. Semua datang pada Allah. Apa semua Allah lah, itu iman. So bayangkan sekarang ni contoh, aku bagi kau satu contoh lah. Algori dia. Kalau tak ada duit, kalau tak ada duit, hidup kita susah. Tak ada nak makan. Sebab duit tak ada. Tak ada kerja, tak ada duit, tak ada makan. Habislah susah hidup aku. Itu iman tak? Itu berkaitan dengan iman tak sebenarnya? Sebenarnya itu berkaitan dengan iman kot. Sebab kau dah percaya tak ada duit, tak ada kerja, hidup kau akan susah. Kau tak percaya sebenarnya yang Allah tu yang bagi semuanya kat kau, yang bagikan pekerjaan, yang bagikan duit tu kat kau supaya kau beli makanan. Sebab kau percaya tak ada duit, tak ada. Jadi kita ni seolah-olah menyembah duit dengan menyembah pekerja tu. Maka kita tertinggal lah. Tinggal solat, tinggal semua. Faham tak? Ini adalah salah satu tipu daya syaitan yang dia buat secara halus kat kita melalui ejen-ejen dia. Itu contoh tu. Banyak lagi. Sebab tu dalam khutbah terakhir Rasulullah SAW, dia bagi tahu kat kita apa isu yang dia sentuh kat kita, yang dia ingatkan pada kita. Dia bagi tahu, dia kata sesungguhnya jin dengan syaitan dia dah give up untuk sesatkan manusia, untuk buat dosa-dosa besar. Lepas tu Nabi Muhammad, Rasulullah kata dia ingatkan kita supaya kita ni jaga daripada dosa-dosa kecil ni. Buat dosa-dosa kecil, sebab dosa-dosa kecil ni boleh jadi kepada dosa besar. Sebenarnya benda-benda yang macam ni faham tak? Benda-benda yang macam iman yang kita kalau kita tak jaga iman kita yang betul, fahaman iman kita
Maka benda ni akan membawa kita kepada kemudaratan yang lebih besar. Kita tak perasan benda-benda macam ni. Itu contohlah. Aku bukan tahu sangat pasal agama, tapi contohlah. So bagi aku, ini sebenarnya filem ni nak cuma, ini adalah satu kata apa, cara konsep yang kuasa filem roh ni cuma nak ketengahkan lah. Cuma dia sampaikan dalam bentuk filem hantu, tajuk dia beroh sikit-sikit. Tapi sebenarnya tema dia adalah berkenaan dengan iblis dan juga Adam. Itu tema utama dia. Okay, so bagi aku still suka filem tu dan aku rating aku A-. Kalau mungkin tengok kali kedua ketiga, aku mungkin akan tengok kali ketiga. Aku dah tengok kali kedua. Mungkin aku rasa cerita tu yang aku rasa kalau tengok berapa kali pun tak bosan lah. Cerita roh tu lah. Bagus filem tu. Okay, so satu lagi ada ramai orang duk tanya, abang tak review filem The Conjuring 3 ke bang? Abang tak review ke filem apa nama ni? Banyaklah filem, aku pendekkan cerita, banyak filem-filem baru yang dah keluar dekat wayang US, okey. Yang dah keluar dekat HBO Max sana ataupun dah tayang dekat England, Tapi filem Edge of the World contohnya yang belum tayang kat sini, aku tak review lagi. So filem-filem macam ni kau boleh dapatkan banyak dekat laman-laman streaming haram lah. Okay, aku tak payah sebut, korang pun faham lah. Korang tanya aku kenapa aku tak review filem macam ni. Okay, macam ni lah, aku share dengan korang satu pengakuan aku yang ikhlas lah. Aku bagi tahu kau pengakuan aku ikhlas lah. Aku ni yang tonton movie banyak tau. Daripada zaman aku kecil, habis sekolah, lepas tu habis SPM, zaman aku universiti, lepas tu zaman aku kerja, banyak aku sentiasa tonton movie tau. Aku membesar dekat Section 2 Wang Semaju. Kalau korang tahu Section 2 Wang Semaju dekat Desa Setapak tu, tempat apa tu? Zaman era 90, akhir 90-an dengan awal tahun 2000. Kat situ adalah tempat VCD dan DVD haram paling besar dekat KL tau. Tak silap aku kat Malaysia. Sepanjang-panjang jalan tu memang penuh dengan VCD haram. Aku adalah seorang pembeli tegak kat situ. Okay. Tak silap aku beli filem lebih kurang dalam 300 filem ke lebih kot. 300 DVD. Blu-ray pun ada lebih kurang dalam hampir 100 lah. Okay. Collection aku still simpan lagi. Tapi kan tak ada kat sini lah, dalam kotak aku simpan. Okay, kalau rumah lama aku dulu, aku susun macam style library. Cuma sekarang ni aku tak buat dah. So, sekarang tak buat sebab tak ada space nak buat. Just nak inform, 60% daripada collection aku adalah bukannya legal. Illegal. Okay? Tu dulu. Tapi untuk filem tempatan, aku beli semua original. Filem tempatan, aku beli semua original. Sebab aku beli yang aku suka je. Yang aku suka, aku appreciate, aku beli. Tapi aku beli original. Tapi filem luar negara tak. Okay, kenapa je tu? Sebab dulu aku sebenarnya nak beli yang original. Tapi original dulu mahal. Kalau kau beli yang filem-filem baru, sebab aku kan, kalau aku beli, aku takkan beli satu disc set. Aku beli 2 disc set. Kan ada filem yang keluar, feature filem. Satu lagi dia ada a making of kan. Aku suka beli yang versi macam tu. Sebab aku nak tengok a making of dia. Aku nak tengok macam mana dia buat macam ni, macam tu. Aku suka kau tahu video-video di belakang tabir. Aku suka macam tu. Kalau aku beli yang macam tu, zaman tu kau bayangkan sekali keluar je DVD tu RM99. Mahal kot. Masa Blu-ray mula-mula keluar, original tak kurang daripada RM299. Gila kau nak beli semua tu kan. So aku memang tak mampu nak beli lah. Jadi aku still nak tengok. Sebab zaman dulu sebelum famous je kata macam torrent apa semua ni, memang itu je lah yang kau ada kan. Betul tak? Kebanyakan filem-filem anime aku beli macam tu lah. Kecuali kalau aku suka, aku akan beli, appreciate, aku beli original. Contohnya macam Samurai Champloo, aku beli original loh. Asalnya aku tengok download, lepas tu aku beli original. Lepas tu ada yang filem yang aku suka, contoh macam Star Wars, aku beli original. Lord of the Rings, aku beli original. Dan aku dulu kan, di kalangan kawan-kawan aku ni dikenali dengan nama Raja Download. Aku terror download kau tahu. Kat mana link aku terror cari kau tahu. Cuma aku takkan share dalam video ni lah. Okay. Cuma itu luar aku lah. Tapi satu benda lah aku fikir. Sebab kita tahu benda tu haram. Ke haram ke apa. Benda tu
kau beli benda yang piracy ni, production no tak dapat 1 sen pun daripada piracy tu. Piracy, that's mean kalau kau harga tu, disk tu harga tu kau beli RM10, RM10 tu semata-mata orang yang jual tu je. Orang geng-geng piracy tu lah ambil. Origin yang production house takkan dapat. Sebab tu diorang akan rugi macam tu saja. Sama lah macam kau tengok dekat site haram, ni haram, semua haram lah. Jadi atas kesedaran tu, pada ketika tu lah, aku tak pernah mention apa-apa pun benda ni dekat public. That means siapa yang member-member terdekat yang lepak-lepak aku tahu, bila diorang tanya aku bagi lah. Kalau diorang tak tanya aku tak cakap, aku diam lah. Sebab bagi aku kalau orang buat jahat, kenapa aku nak share dengan orang kan? Seorang betul tak? Tapi itu dulu lah. Okay, itu dulu. So bila aku nak buat ulasan filem ni, aku fikir balik lah. Sebab aku nak buat YouTube. Dan kalau boleh YouTube ni aku nak monetize. Aku nak buat duit dengan YouTube ni. Jadi bagi aku, kalau aku nak review filem-filem yang illegal macam ni kan, yang aku tengok tak legal lah, tengok dekat site haram, tengok daripada hasil aku beli CD haram, aku buat review dekat filem dekat YouTube ni, dan YouTube aku ni aku monetize. Aku rasa aku tak sedap nak makan duit tu daripada monetize tu. So that's why aku rasa aku bila nak buat movie review, aku janji aku takkan buat filem yang ataupun siri TV yang aku tengok tu, konten yang aku tengok yang aku nak cakap tu, aku akan pastikan bahawa sumber tu datang daripada sumber yang halal, legal. That's why masa aku buka ZTV ni, aku maintain Astro channel aku. Aku maintain Astro subscription aku. So aku ada HBO, dan kebetulan partner ZTV ni pun dia share Netflix dia dengan aku, dan aku share balik HBO dengan dia, dan aku ada Prime Video, dan lepas tu aku tengok kat wayang. Dan aku takkan review satu pun filem-filem yang daripada illegal service dan daripada BCD, daripada sumber-sumber yang bukannya sumber yang halal. Itu yang aku buat lah. Sebab aku tak nak lah hasil yang aku buat tu nanti aku nak bagi kat makan anak bini aku. Okay, aku nak belanjakan balik. Jadi aku tak nak benda tu tak berkat. Aku nak buat benda ni biar kalau boleh ZTV ni hasil dia biar berkat betul-betul lah. Aku dah buang tabiat tu. Aku dah tak download lagi movie. Okay, aku dah tak ada tengok lagi daripada sumber-sumber haram. Aku dah tak ada. And then aku pun mungkin satu hari nanti ada masa free, aku nak ponggah balik kotak-kotak lama aku. Dan kalau boleh aku nak get rid lah semua movie-movie yang daripada bukan original lah. Okay, aku akan simpan yang betul-betul original saja. So that's why kalau kau tengok kat situ, banyak filem ni aku tak review. Contohnya Edge of the World aku tak review. The Conjuring aku tak review. Sebelum Nomadland keluar dekat Disney Plus, dah keluar dah dekat bahagian haram, aku tak review. Banyaklah benda-benda tu aku memang tak nak review. Lepas tu contohnya macam filem apa nama tu yang Spider-Man tu, Tom Holland berlakon tu, yang dia dengan pelakon Star Wars tu, dah keluar lah. Orang duduk tanya tak review filem tu ke? Aku pun tak review. So aku tak nak support, aku tak nak buat benda ni haram, dan aku tak nak korang terjebak macam ni lah. Okay, so bila kita buat ni, biar kita buat filem yang halal lah. Filem yang daripada sumber-sumber yang legal. Alright, so yang terakhir, ni dulu ramai orang tanya aku lah. Ramai yang tanya aku, dan ramai yang petikaikan aku punya pandangan aku tentang movie lah. So bagaimana cara aku nilai sesuatu filem sebelum aku buat ulasan? Okay, aku punya style simple saja. Channel ulasan filem aku bila aku buat ulasan filem, first of all aku punya pandangan macam ni. Untuk menghasilkan satu filem, okay, kita kena fikir pasal filmmaker. Konsep dia, filmmaker ni bila dia nak buat filem, dia ibarat macam seorang pemanah. Okay, seorang pemanah yang mata dia ditutup, sama ada dia ditutup ataupun kawasan dia tu sama-sama penuh dengan kabus. Okay, dia nak tembak panah tu kena dekat dia punya sasaran dia. Itulah dia filmmaker. Kenapa aku cakap macam tu? Kenapa aku guna algori pemanah dan dengan panah tu? Kenapa macam tu? Okay, first, panah ni adalah filem yang dihasilkan. Si pemanah ni adalah filmmaker. Alright. So, kawasan yang gelap yang sama-sama tu adalah
represent sebagai market, represent sebagai dia punya cabaran nak buat filem tu, represent semualah. And then target tu adalah audience. So dia tembak sama ada dia tak pasti. Dia nampak macam benda tu tepat, ada kat situ dia tembak. Sama ada benda tu kena ke tak kena ke, itu terpulang. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab bila kau tengok filem, ada filem yang kau rasa benda tu kena direct kat kau. Kalau tepatlah panah tu dekat sasaran dia, dia betul pergi ke hati kau. Kalau panah tu miss sikit, maka kau punya rating dia pun akan jatuh sikit, betul tak? Kalau panah tu ke laut, filem tu kau rasa ke laut. Okey, tapi kau kena fikir juga. Ada juga orang yang filem tu kau rasa filem medekor je, biasa-biasa, tapi ada orang yang suka. Ada yang kau rasa filem tu teruk gila kot, tapi dia ada crowd dia yang suka kan filem macam tu. Adakah orang macam ni salah? Soalan aku. Bagi aku, diorang tak salah. Diorang tak salah. Sebab pendapat kau terhadap satu filem tu, filem ni sendiri adalah subjektif. Jadi pendapat kau tu pun adalah subjektif. Dia bukan objektif. That means dalam benda ni, pendapat tentang satu filem, apa saja pendapat, tak ada yang salah dan tak ada yang betul. Itu yang fikirlah aku punya guideline aku bila aku buat ulasan filem. Jadi ulasan filem aku ni adalah berdasarkan pendapat aku seorang dan pengalaman aku bila aku tengok filem tu. That's why kalau kau tengok aku punya non-spoiler review aku akan share pendapat aku tengok filem tu, pengalaman aku tengok filem tu. Apa yang aku suka, apa yang aku tak suka. Lepas aku bagi markah filem tu, aku bagi tahu kesimpulan. Itu pendapat aku seorang. Sama ada korang setuju ke tak setuju ke, itu cerita lain. Itu cerita lain. Sama lah kalau kau tengok dengan reviewer lain macam Zaf ke, Ahmad Hamzah ke, itu pendapat dia orang. Dan pendapat dia orang tak semestinya betul, dan pendapat aku pun tak semestinya betul, dan pendapat korang pun tak semestinya salah dan tak semestinya betul. Dia tak ada betul dan salah kat sini. Kalau pendapat aku tu kebetulan kena dengan jiwa korang, betul, kau suka lah, tak ada hal. Kalau mungkin pendapat aku tiba-tiba, alah Mamat ni aku rasa biasa-biasa, dia pun letak A+ lah, terpulang lah, tak ada masalah. Macam cerita Zack Snyder Justice League. Aku bagi tengok orang, filem Zack Snyder Justice League, sampai sekarang aku rewatch lagi filem tu, knowing, tahu bahawa filem tu banyak flaw kot, banyak masalah, aku tahu. Tapi aku suka gila dengan filem tu, dan aku still rewatch sampai sekarang lagi. Contohnya macam scene finale tu, masa scene Flash dia pusing balik waktu tu, benda tu best gila kot. Aku tengok pada awal, aku ulang-ulang banyak kali juga aku tengok cerita Zack Snyder Justice League. Sampai sekarang aku tengok lagi. Dah lama tau filem yang tak bagi aku pengalaman macam tu. Last kali filem yang bagi aku pengalaman macam tu, aku rasa cerita Avatar kot. Avatar 2009. Avatar jauh sangat, dekat lagi. Dark Knight Christopher Nolan tu. Cerita tu aku tengok banyak kali. Lepas tu kalau cerita Marvel Endgame. Aku suka Endgame. Ramai orang tak suka Endgame kan. Aku suka gila Avenger Endgame tu. Antara filem yang aku tengok banyak kali lah. So benda ni ada juga filem yang aku bagi A+. Tapi untuk aku tengok balik tu tak pasti lah. Mungkin aku tengok balik, mungkin aku tak tengok balik. Ada yang filem aku bagi C-, tapi aku akan tengok balik filem tu. Orang kata apa, filem yang level guilty pleasure kan. Korang pun mesti ada filem guilty pleasure kan, betul tak? Macam filem Independence Day yang first tu, Will Smith kan. Itu filem itu filem guilty pleasure yang aku tengok sampai sekarang, betul tak? Aku beli original DVD dia kan. So bagi aku tu lah, aku tak boleh nak cakap benda ni. Cara aku menilai filem, sebelum aku tengok satu movie, aku akan tengok dulu filem tu macam mana, kau tahu tak? Okey, contohnya lah, aku bagi kau contoh macam filem. Okey, kalau aku nak tengok filem Marvel, aku tengok contoh siri WandaVision kan, aku dah tengok trailer dia.
Jadi apa? Aku akan letakkan satu expectation lain. Sebab aku tahu siri tu dia akan siri yang pelik lah. Siri pelik. Dan aku faham bahawa WandaVision, bahawa Marvel ni, dia akan banyak eksperimen, kau tahu tak? Dalam siri TV tu. Jadi aku rasa instead, aku dah terkena dulu dengan The Last Jedi, Star Wars. Yang mana aku dulu duduk follow gila-gila lah. Lepas Force Awakens tu, siapa Kylo Ren ni, siapa Rey ni, aku boleh dikatakan selalu lah duk follow orang buat apa ni, fan buat apa ni, fan teori ni kan. Nak bila aku tengok Last Jedi, aku dah terkena benda tu, kau. Jadi aku tak nak terkena lagi. Jadi aku adjust expectation aku yang betul. Dan aku memang dah agak diorang akan eksperimen gila-gila dekat WandaVision. So end up dia macam mana? Aku enjoy filem. Aku enjoy siri tu. WandaVision ni banyak backlash Masa dia keluar tu, banyak orang duduk gaduh-gaduh dekat apa ni, dekat grup filem duduk bergaduh, kata ni tak bagus So sama juga dengan contohnya kalau aku tengok cerita Forrest Gump. Zaman Forrest Gump tu 1995 tak silap aku Zaman tu mana ada internet. Apa yang kau bergantung dekat surat khabar So kau tahu filem tu filem period Cuma kau tak tahu dia filem tu pasal apa. Tapi kau boleh agak lah, dia cerita ni dekat 3 jam ni mesti cerita period, cerita lama, banyak-banyak cakap apa semua. Jadi kau kena adjust kau punya expectation kau macam mana. Kau kena adjust genre kau macam mana. Kau kena adjust kau punya mood kau tu tengok macam mana. Takkan kau nak tengok filem action, expectation kau filem action, tiba-tiba kau tengok kat filem A Beautiful Mind. cerita Russell Crowe kan tak kena tu. Kau ingat Russell Crowe ni mesti style Gladiator ni. Kau tengok Beautiful Mind, budget macam Gladiator lah. Memanglah kau hampa. So bila kau nak tengok filem yang macam banyak karakter, banyak dialog, expectation kau kena adjust macam tu lah. Betul ada orang duk komplain pasal Godzilla vs Kong. Apa lah filem ni macam ni Filem ni tak ada storyline sangat apa lah. Sebab kau kena faham, filem tu dia buat popcorn. Untuk kau enjoy tentang Godzilla vs Kong, of course lah banyak benda tak logik. Daripada segi logik ataupun filmmaking point of view, kau tak boleh expect cerita tu level A+ apa semua. Kalau filem tu betul-betul hebat, it's a bonus lah. Tapi apa yang dia nak sampaikan kat situ? Kau dapat Godzilla gaduh dengan Kong, action extravaganza, okey lah. Faham tak? Macam tu lah. Sebab tu bila aku nak tengok filem-filem yang berat, orang ramai request aku, abang tengok filem Nomadland lah bang, tengok filem ni lah, berat-berat ni filem kan. Aku memang akan tengok cerita-cerita macam tu. Tapi aku cerita-cerita yang berat ni, aku tak boleh instant terus tengok tau. Sebab kalau aku instant tengok, aku punya orang kata apa, mood of the day tu tak sama tau dengan filem tu. Sebab aku ni bukan jenis mood yang selalu happy go lucky walaupun aku ni kau tengok dalam review aku senyum macam ni, cakap petah je. Tak karakter aku kat luar sebenarnya serius yang mana kenal aku tu tahu lah, aku ni serius, garang. Karakter aku memang garang sebenarnya. Garang betul. Memang aku memang betul-betul garang. Tapi itu dulu lah. Pergi sekarang ni dia dah slow sikit lah. Tapi itulah, bila aku nak tengok cerita yang apa lain daripada apa yang aku minat, selalunya aku kena cek satu mood yang aku rasa okey, aku boleh layan filem ni, baru aku layan. Sebab aku tak nak nanti aku misjudge dengan filem tu. Sebab kalau filem tu dia nak sampaikan tema dia, mood dia off dengan kau, automatik kau akan misjudge filem tu. Okey, filem apa kau nak tahu yang aku boleh instant tengok? Aku suka sci-fi. Apa saja tentang angkasa aku suka. Aku tak tahu, memang aku minat benda-benda angkasa ni daripada dulu ni. Sebab tu first filem yang betul-betul buatkan aku minat dengan filem adalah filem Star Wars. Sebab aku memang dulu aku teruja cerita pasal planet tu, pasal planet ni. Tak tahu kenapa minat tu rasanya kan. So sci-fi memang aku akan suka lah. And then filem yang dah franchise, aku dah betul-betul invest dengan franchise tu. Contohnya macam Marvel baru Loki keluar, aku akan berebut tengok cerita tu. Sebab aku nak tahu apa yang terjadi. Kebetulan Loki tu antara watak favourite aku kan. Cerita macam tu aku boleh instant boleh layan. Macam filem Bond, James, kau tahu kan aku ni memang peminat filem-filem James Bond. Okay, Star Wars. Nanti aku akan review filem Star Wars nanti lah. So
Tapi filem-filem yang berat-berat ni selalunya aku akan ambil masa sikit lah. Tu memang style aku lah. Alright, so aku rasa aku dah share korang. Lepas ni aku akan keluarkan okay, so lepas ni aku akan keluarkan satu video similar macam ni juga. Tapi aku akan bercerita mengenai Astro versus streaming service. Tajuk dia. Alright, tu aku akan release besok lah. Sebab aku ada beberapa lagi sebenarnya movie yang aku nak review. Nak buat keluarkan ulasan filem. Satunya filem Nomadland. Lepas tu ada mungkin aku akan review filem Indonesia. Sebab ramai lah member-member Indonesia duduk request aku tak review lagi filem-filem diorang kan. Okay, lepas tu filem, banyaklah filem aku nak review nanti. Dan beberapa siri TV yang aku dah tengok nanti. Alright. Okay, so and then aku ucapkan terima kasih kepada korang kerana stay dengan ZTV. Kalau lepas ni video aku kurang keluarkan tu, aku minta maaf lah. Apa-apa pun biasalah, family first kan. Okay, so terima kasih kerana korang stay dengan ZTV. Terima kasih banyak-banyak yang mana subscriber baru, terima kasih subscribe ZTV. Aku memang terutama budi yang korang lah. Okay, alright, so terima kasih. Assalamualaikum.